Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, ridha Tuhan terletak pada ridha ibu bapa, kemarahan Tuhan juga terletak pada kemarahan ibu bapa. La ilaha illallah. Satu pemberian yang paling besar diberikan oleh Allah kepada hamba di syurga nanti adalah bila diberi ridha. Bila diberi ridha. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika orang berada di dalam syurga, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai penghuni syurga, adakah kamu puas hati dengan pemberian aku? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak puas hati sementara kami mendapatkan nikmat yang tak pernah mata kami memandang sebelumnya, tidak pernah telinga kami mendengar sebelumnya, tidak pernah pun terlintas dalam hati manusia sesiapapun. Tentu kami puas hati. Lalu Allah bertanya balik, mahukah kamu aku beri yang lebih baik daripada apa yang kamu dapat? Penghuni syurga terkejut, apa lagi yang lebih baik daripada nikmat syurga? Allah menjawab, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku anugerahkan kepada kamu ridha sehingga aku tiada akan murka kepada kamu selama-lamanya. Ini punca daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penghuni syurga bila diberi ridha. Ternyata untuk mendapatkan keridhaan yang besar ini adalah boleh didapat dengan amalan mencari ridha kedua orang tua. Dalam hadis ini dikatakan, ridha Tuhan terletak pada ridha ibu bapa, murka Tuhan terletak pada murka ibu bapa. Artinya, bila ingin meraih ridhanya Allah, carilah ridha orang tua. Bila seseorang itu mahu mendapatkan murka Allah, maka bila orang tuanya murka, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang dimaksudkan ridha di sini ada beberapa makna. Yang pertama adalah taat yang tidak melebihi maksiat. Maksud taat tidak melebihi maksiat, ketaatan kepada orang tua yang tidak bermaksiat kepada Allah akan menjadi sebab ia mendapatkan ridha Allah, disebabkan perbuatan taat kepada orang tua akan meridhakan orang tua. Ketaatan yang tidak melebihi maksiat, taat kepada orang tua, hatta kepada perkara yang harus. Ketaatan kepada orang tua pada hukum hakam yang harus di dalam syariat, ketaatannya akan menjadi satu kemestian bagi seorang anak, walaupun perbuatan itu adalah perbuatan yang harus. Contohnya makan gula-gula. Hukumnya harus, tapi orang tua mengatakan makan gula-gula ini. Maka dalam hal ini anak mesti mentaati orang tuanya. Walaupun hukum makannya adalah harus, tapi mentaati orang tua adalah mesti. Kecuali bila dirinya ada masalah penyakit dan lain-lain dan makan sesuatu itu boleh memudaratkan. Di sini yang kita tidak boleh melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh syariat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada mana-mana makhluk, yang ketaatan pada makhluk itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam Al-Qur'an pada pembahasan ayat yang pertama, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, maka kamu jangan taat kepada keduanya. Jadi di sini orang tuanya menyuruh untuk syirik, dalam hal ini tak boleh kita taat. Apa sebabnya? Ketaatan itu murka. Ketaatan itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian untuk mendapatkan ridha daripada Allah adalah menjadikan orang tua kita ridha kepada kita ke atas perbuatan yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza berkenaan dengan hadis yang kedua yang sedikit saya ulangi karena pada kelas yang lalu saya sudah bahaskan juga.